Buletin Didik 25 Februari bersama saya Zaiti Zubir. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Beberapa kawasan di pantai barat Semenanjung mengalami kesan daripada kejadian gempa bumi 6.2 magnitud di utara Sumatera jam 9.39 pagi tadi. Di Selangor sahaja sebanyak 14 laporan gegaran diterima. Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri tiada kecederaan dilaporkan. Antara panggilan awal diterima dari Mahkamah Teluk Datuk Banting, Taman Perindustrian Saim, Subang dan Taman Medan Petaling Jaya. Selain itu, terdapat satu panggilan dari Sekolah Kebangsaan Jalan Meru. Lokasi lain di Saibujaya, Rawang serta Pejabat Korporat Malaysia Airport Berhad. Sementara itu, di Putrajaya, kaki tangan di beberapa bangunan kerajaan diarahkan keluar susulan gegaran kuat yang dirasai. Difahamkan, antara yang diminta berkumpul di luar bangunan ialah kaki tangan di Kementerian Wilayah Persekutuan, hospital serta beberapa pejabat di Jabatan Perdana Menteri. Gegaran berlaku dalam tempoh 1 hingga 2 minit. Sementara itu, Jabatan Meteorologi Met Malaysia memaklumkan tiada ancaman tsunami kepada Malaysia susulan gempa bumi berkenaan. Ia hanya melibatkan 15 gegaran kecil yang dirasai hampir semua negeri Semenanjung. Kali terakhir perkara seumpama ini berlaku adalah ketika kejadian tsunami Aceh pada 2004. Saya rasa kalau tak silap saya, kejadian gempa bumi yang dirasai hampir di seluruh Semenanjung ni, dan kali terakhir kita rasa pada 2004 ketika bencana tsunami Aceh lah. Dan selepas pada itu ada kejadian gempa bumi, tapi dia cuma dirasai oleh di tempat-tempat yang spesifik sajalah, bukan seluruh Semenanjung. Untuk kali ini makna dia kalau berlaku lagi dan kita terasa gegaran, apa yang perlu kita buat adalah kita kena cari tempat perlindungan lah. Dan salah satu kaedahnya turun daripada bangunan. Sebagaimana yang kita tengok hari ini, ramai yang pekerja-pekerja di bangunan turun. Itu adalah tindakan yang paling wajar lah, kita kata. Met Malaysia dalam satu kenyataan pagi tadi memaklumkan gempa bumi kuat berlaku jam 9.35 pagi dengan kedalaman 10 km. Ia berpusat 76 km barat laut dari Payakumbuh, Indonesia. Pusat Kawalan Bencana Negara NDCC pula akan memantau situasi parameter maklumat teknikal dengan kerjasama pelbagai agensi teknikal susulan gegaran yang dirasai di pantai barat Semenanjung. Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA menerusi Facebook berkata, NDCC juga sentiasa dalam kesiapsiagaan menerima maklumat bencana, bantuan pengurusan dan pengoperasian bencana dari semasa ke semasa. Gempa bumi berkenaan dilapor meragut sekurang-kurangnya 2 nyawa di Sumatera, Indonesia. Terletak di pinggir Pekan Pokok Sena Kedah, Sekolah Menengah Kebangsaan Bukit Payung muncul sekolah pertama yang menyediakan khidmat menggunting rambut daripada pelajar kepada warga sekolah terbabit. Sejak Disember tahun lalu, masalah disiplin pelajar berkaitan rambut panjang berjaya diatasi 100%. Projek yang dinamakan PSS Barbershop itu adalah cetusan idea Guru Cemerlang Bahasa Melayu Dr. Abdul Ghani Jalil yang juga penyelaras Pusat Sumber Sekolah. Ia juga kerjasama Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG ke arah membangunkan personaliti dan kemahiran pelajar menghadapi cabaran abad ke-21. PSS Barbershop ini dibuka di sebuah bilik store yang tidak lagi digunakan di tingkat 3 bangunan pusat sumber sekolah. Lengkap dengan keperluan seorang penggunting rambut, modal keseluruhannya sekitar RM4,500 yang disumbangkan pihak PIBG dan guru sekolah. Sebagai permulaan, kemahiran itu dipersiapkan kepada kumpulan 20 pelajar tingkatan 2 hingga 5 yang dihantar menjalani kursus asas menggunting rambut terlebih dahulu. Disebabkan peningkatan kembali kes COVID-19 ketika ini, PSS Barbershop cuma dibuka kepada pelajar, khususnya selain warga sekolah dengan bayaran sebanyak RM5. RM3 diberikan kepada pelajar yang menggunting rambut dan bakinya dibahagi sama rata untuk dimasukkan ke dalam tabung PSS dan akaun PIBG. Yang paling utama ialah kemahiran. Kita nak ajar pelajar kemahiran. Kita bukan nak ajar kepada keuntungan. Mungkin kalau pelajar ini dia nak tambah lagi ilmu berkaitan dengan barbershop ni, dia pergi kursus lain. Jadi untuk kami daripada peringkat sekolah hanya sekadar basic dan tunjuk cara, tunjuk jalan. Oh, rupanya macam ini prosesnya untuk nak buka sebuah kedai gunting rambut. Kumpulan pelajar yang menyertainya memuji inisiatif dan kelainan yang ditonjolkan di sekolah itu.
Kemahiran yang ada tidak dipersiakan. Malah ada yang menggunakan waktu kelapangan dan cuti untuk menggunting rambut pelanggan di luar sekolah. Malah ada yang sudah membuka kedai menggunting rambut sendiri. Baru buat kedai ni dekat sekolah Kampung Bukit tu. Tidak nak buat kat rumah lah. Dia bagus sebab kita boleh buat part time dengan kerja ni. Takut result SPM tu tak berapa baik, so keluar ni adalah sikit kerja boleh buat kan, buat part time ke apa, dapatlah sikit-sikit. Anda balik rumah ada buat part time cukur rambut tak? Tak, gunting bagi bapak macam tu ya, lama-lama gunting sekali. Kata Cikgu Dr. Abdul Jalil, salah satu dari objektif penubuhan PSS Barbershop ialah memantapkan program nilam sekolah, di mana pelajar boleh membaca buku dan merekodkannya di dalam program nilam sementara menunggu giliran menggunting rambut. PSS Barbershop beroperasi dari jam 2.30 hingga 5 petang setiap hari sekolah. Untuk perancangan masa hadapan, sebuah spa lelaki akan diwujudkan di sekolah ini. Bersua kembali, 1,760 pelajar dari keluarga berpendapatan rendah B40 menerima tajaan Tenaga Nasional Berhad TNB bagi menyambung pengajian di Institusi Pengajian Tinggi IPT. Tajaan menerusi derma siswa My Brighter Future MyBF itu ialah bagi pengambilan tahun 2021 dalam menyokong usaha meningkatkan kemahiran modal insan. RM49 juta diperuntukkan bagi pengambilan kali ini, membabitkan lebih 45 institusi pengajian di seluruh negara dalam bidang berkaitan sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik, STEM serta pendidikan dan latihan teknikal dan vocational TVET. Sejak MyBF diperkenalkan pada 2018, lebih 6,800 pelajar dari golongan B40 menerima pembiayaan pengajian. Majlis penyerahan replika cek kepada penerima disampaikan Pengerusi TNB, Datuk Seri Hassan Arifin. Universiti Teknologi MARA UiTM Kampus Puncak Alam menandatangani Memorandum Persefahaman MOU bersama Affin Bank dan Affin Islamic Bank hari ini. Ia antara usaha mengembangkan pembangunan keusahawanan dalam kalangan mahasiswa negara khususnya dari golongan berpendapatan rendah B40. Ya, jadi dua satu untuk bekas-bekas alumni kalau yang nak menyewa tapak ataupun memberi peluang perniagaan kepada pelajar-pelajar kita yang mana boleh buat part time dapat juga menjana pendapatan sikit. UiTM Kampus Puncak Alam ni dia banyak ke bisnes. Kita nak melahirkan usahawan-usahawan kan dari kalangan pelajar. Jadi ini kita juga tengok ni sebagai salah satu tempat yang akan memberi asas perniagaan kepada pelajar-pelajar kita. Tambahnya penyediaan ruang niaga, kios, pejabat, kedai dan restoran di Kompleks Altijarah Affin UiTM membantu menaja ekonomi setempat dalam kalangan peniaga Bumiputera sekitar kampus. Majlis perasmiannya berlangsung di Puncak Alam Selangor siang tadi. Turut dihadiri Rektor UiTM, Cawangan Selangor UCS, Profesor Dr. Ahmad Sazali Hamzah. Kompleks Altijarah Affin UiTM dibina hasil tajaan Affin bernilai RM4.5 juta. Ia mula beroperasi pada Februari 2020 namun tertangguh seketika berikutan pandemik COVID-19. Susulan pembukaan semula kompleks itu, Profesor Dr. Ahmad Sazali berharap peluang ini dapat dimanfaat sebaiknya oleh pelajar khususnya dari Fakulti Perniagaan. Dengan adanya MOU ni, projek ni, kita sama-sama dapat membantulah pelajar dan also masyarakat, jangan lupa komuniti di kawasan ini. Dia orang pun akan dapat faedah bila adanya contohnya apa kata Pak Affin di sini dan sebagainya. Hasil sewaan kompleks ini akan digunakan untuk memperkasa komuniti, kesihatan serta pendidikan pelajar dan warga UiTM. Oh, angkasawan kita telah terkeluar dari kapal angkasanya dan sedang berlingkar-lingkar.
Saya tak dapat nak tolak dia dan dia sendiri pun tak dapat nak tolak diri dia. Kenapa? Kerana keadaan di angkasa sendiri yang tidak ada udara, bermakna tidak ada geseran. Jadi sebab itulah mereka memerlukan pack khas untuk membantu pergerakan mereka dengan menujah gas nitrogen. Apapun, adakah anda tertanya kenapa saya tak boleh sentuh angkasawan kita? Ini kerana ini cumalah satu imej maya bagi satu objek yang sebenar yang berada di bawah sana. Imej maya berbeza dengan imej nyata. Imej maya adalah imej yang tidak boleh ditangkap atas skrin berbanding dengan imej nyata seperti kita lihat di pawagam. Okey, jom kita perhatikan objek sebenar di bawah sana. Terdapat dua satah yang membolehkan ilusi ini terbentuk. Satu ialah satu satah condong yang berada di dalam ruangan ini, manakala satu lagi satah melengkung yang berada di atasnya. Cahaya yang terpantul dari objek di bawah sana akan naik ke atas dan akan dipantulkan semua ke bawah oleh satah melengkung. Manakala satah condong akan memantulkan pula cahaya tersebut keluar dan membentuk imej maya. Lima pelajar Universiti Putra Malaysia UPM muncul juara pertandingan Shell Selamat Sampai Varsity Challenge 2021 anjuran Shell Malaysia baru-baru ini. Pasukan yang diberi nama Salvers UPM itu menewaskan 4 pasukan peringkat akhir menerusi projek inovatif Anti-Drunk and Sleep Detector ADS. Pasukan ini dibarisi Nurul Fakihah Hambali, Kiang Fei Yi, Siti Aisyah Husna, Mas Atirah Muhammad Hisban dan Nurul Syamilah Azman. Peranti ADS yang dicipta mereka dapat mengesan tahap alkohol dan oksigen pemandu. Secara tidak langsung, ia menentukan sama ada pemandu berada dalam keadaan yang baik untuk memandu. Pasukan Salvers merupakan 5 pasukan teratas yang mara ke peringkat akhir. Mereka menewaskan pasukan dari Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS, Universiti Utara Malaysia UUM, Universiti Teknikal Malaysia Melaka UTEM dan Universiti Tunku Abdul Rahman UTA. Pertandingan yang dianjurkan sejak 2017 ini mendapat penyertaan daripada universiti di seluruh Malaysia dan telah memperkenalkan banyak prototipe projek inovatif yang bertujuan membantu meningkatkan keselamatan jalan raya. Teamwork make dream works. Stay alert, stay safe. #Selamat. Tourism Malaysia bersedia menerima kemasukan pelancong asing apabila sempadan negara dibuka tidak lama lagi. Untuk itu, produk pelancongan berasaskan pengalaman akan menjadi tarikan utama yang menumpukan kepada pelancongan berasaskan komuniti dan luar bandar. Keutamaan turut diberikan kepada pelancongan dalam kumpulan kecil berbanding pelancongan massa atau kumpulan besar berikutan situasi semasa pandemik COVID-19. Sekarang ni pelancong lebih kesan tu lebih inginkan experiential tourism dan kepentingan tadi yang dalam ucapan tadi dan juga disebutkan tadi Sustainable Development Goal ni, SDG, ya. So that's what yang bila kait dengan community based tourism tadi, itu adalah salah satu, ada beberapa SDG dalam UNWTO tu yang ditekankan, ya, supaya benda tu kembali untuk kepada masyarakat setempat dan sebagainya. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dilaporkan memberi jaminan negara akan membuka sempadannya dalam waktu terdekat. Kementerian Kesihatan KKM kini dalam proses akhir untuk memuktamadkan prosedur operasi standard SOP berhubung pembukaan itu. Selepas Mobile Legends, giliran permainan League of Legends Wild Rift mengambil tempat untuk aksi Grand Final semalam. Pasukan Sem9 tampil dengan dominasi penuh melakar kemenangan 3-0 mengatasi pasukan Todak sekaligus diangkat sebagai wakil Malaysia ke Sukan SEA 2021 di Hanoi, Vietnam. Sepatutnya berdepan pasukan Apka Esports di pentas Grand Final, masalah teknikal yang dihadapi menyaksikan Todak tampil sebagai pengganti berdepan Sem9. Kedua-dua pasukan yang juga dijadual beraksi pada kejuaraan Asia Tenggara bermula hari ini menampilkan aksi seimbang sebelum penguasaan mula memihak Sem9. Menang game pertama dalam tempoh 17 minit, usaha Todak untuk bangkit pada game kedua juga tidak menjadi. Sebaliknya, kemenangan meyakinkan terus memihak Sem9. Game ketiga masih sama. Dominasi penuh ditampilkan Sem9 melengkapkan kemenangan 3-0 selepas bertarung selama hampir 12 minit sahaja. Dengan gelaran juara yang diraih, Sem9 turut mengesahkan tempat untuk mewakili kontingen Malaysia ke Sukan SEA 2021 Mei nanti.
Liga Hoki Malaysia MHL 2022, pasukan Hoki Terengganu THT terlepas peluang mengutip 3 mata penuh selepas diikat satu sama oleh UiTM-HA. Namun, mata yang dikongsi bagaimanapun memadai membawa mereka ke tangga teratas Liga sebagai pendahulu baharu memintas Maybank. Pasukan Pembangunan Negara pula masih belum menemui rentak selepas 3 perlawanan tewas kepada TNB Thunderbolts. Di Stadium Hoki Nasional Bukit Jalil, pasukan Pembangunan Negara turun semula berdepan TNB Thunderbolts selepas long lie di belasah 0-17 oleh TNB Selasa lalu. Gandingan baharu muda itu bermula baik apabila berjaya mengekang daripada dibolosi selain memberi kesukaran kepada lawan. Tetapi rentak itu tidak dapat dikekalkan sehingga hujung permainan. TNB Thunderbolts meleraikan kebuntuan gol dengan gol padang dihasilkan oleh Muhammad Syawal Abdul Razak minit ke-52. Cabaran skor Pembangunan kemudian tertutup selepas ditembusi kali kedua menerusi penyudah gerakan sudut penalti Cik Nur Akhirullah Cik Muhammad Khairulzi 5 minit sebelum perlawanan tamat. Ia kemenangan kedua berturut-turut TNB Thunderbolts, manakala lawan pula kekal di tangga tercorot dengan 3 kekalahan. Lengkap sudah fasa 4 terbaik kejuaraan bawah 23 tahun AFF di Phnom Penh, Kemboja. Vietnam membuktikan mereka mempunyai barisan luar biasa apabila berjaya melangkah ke perhitungan juara dengan melepasi tentangan Timor Leste menerusi penentuan penalti 5-3. Mereka hanya diperkuatkan 13 pemain yang mempertahankan kedudukan 0-0 sehingga 120 minit masa permainan. Timor Leste membuat penampilan sulung di peringkat separuh akhir kejuaraan bawah 23 AFF berdepan Vietnam yang tampil buat kali kedua. Hadir dengan kejutan sebagai juara kumpulan A, mereka dilihat berkelebihan dari segi kekuatan penuh pasukan. Vietnam yang dilabel sebagai pilihan pula bergelut untuk memperaga kesebelasan terbaiknya kerana tidak cukup pemain dengan hanya 2 orang di bangku simpanan. 90 minit kebuntuan gol, kedua-dua pasukan terus liat ditembusi, khususnya Vietnam yang begitu berdisiplin, bertahan menyimpan tenaga hinggalah tamat 30 minit masa tambahan. Ketika Vietnam mendahului keadaan 4-3 menerusi penentuan sepakan penalti, nasib tidak menyebelahi Timor Leste yang gagal menyamakan kedudukan apabila percubaan John Fried diselamatkan. Peluang keemasan bergelar pemenang tidak dipersiakan Nguyen Tan Lan yang menyempurnakan tugasan terakhir. Keputusan penuh 5-3 membawa anak buah Din Denam ke perlawanan akhir sulung mereka selepas 2 edisi untuk bertemu semula pencabar ketika di peringkat kumpulan C Thailand yang sebelum itu menumpaskan Laos 2-0. Perkembangan penganjuran Sukan Malaysia SUKMA 2022 di Kuala Lumpur. Kontijen Sarawak antara yang sudah pun berada dalam fasa terakhir persiapan menerusi penyertaan 325 atlet. SUKMA akan dilangsungkan secara berfasa pada 17 hingga 26 Jun bagi fasa 1. Diikuti 15 hingga 24 Julai fasa 2 dan 19 hingga 28 Ogos bagi fasa 3. Kaedah ini membolehkan penyertaan setiap kontingen dikawal menggunakan model gelembung sukan yang ditetapkan Majlis Keselamatan Negara MKN. Pada SUKMA edisi khas ini, Sarawak bakal menyertai 21 jenis sukan iaitu 16 acara wajib selain 5 pilihan. And that is a challenge for us to because we still have a few months, okay, untuk membuat latihan secara intensif untuk kita memastikan semua atlet ini mencapai tahap yang maksimum sebelum bermulanya kita SUKMA. Mengulas mengenai penarikan diri 101 atlet SUKMA negeri itu atas faktor lebihan umur, Semawi menjelaskan kekosongan yang ditinggalkan atlet itu sudah diisi oleh atlet pelapis yang dilatih menerusi program pusat cemerlang di seluruh negeri. Sarawak mempunyai 1,521 atlet pelapis dari program cemerlang yang diketengahkan di seluruh negeri berkenaan. Paparan Museum of the Future tarikan terbaru di Dubai mengakhiri buletin didik. Dengan itu saya Zaiti Zubair. Salam hormat dan kita jumpa lagi.